Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua para penonton rakyat Malaysia sekalian? Saya Syahril hari ini kembali bersama anda dalam rancangan Bicara Doktor ataupun DR, Diary dan Rawat. InsyaAllah banyak benda yang telah pun kita ceritakan sebelum ini. Moga-moga ada hikmah, ada barakah dan juga ada ilmu berguna yang anda dapati sepanjang siaran Bicara Doktor ini ke udara. Kita masih lagi berada pada fasa PKPP iaitu pemulihan. Jadi jaga jarak kita, jaga kesihatan kita, jaga keluarga kita dan kita doakan yang terbaik. Moga-moga kita dapat sifar COVID-19. Itu yang kita doa hari-hari, tuan-tuan dan puan. Baik, hari ini Bicara Doktor kembali dan insya-Allah hari ini satu topik yang saya rasa sangat menarik juga untuk kita berikan perhatian kerana kalau saya imbas sebelum ini banyak penyakit yang telah pun kita rungkai permasalahannya, punca, rawatan dan sebagainya, dan saya ingat ada satu penyakit yang kita ceritakan tentang GERD. Kalau anda ingat lagi, GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Itu pun banyak benda yang kita cerita bagaimana situasi dalaman kita, dan saya rasa ada kaitan juga dengan tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan selepas itu kita ada bincang juga tentang gastrik. Hari ini tajuk kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah berkait rapat tentang kanser kolon ataupun senang kita sebut sebagai kanser usus. Ada yang pernah mungkin mengalami masalah ini. Saya rasa tuan-tuan perempuan, kalau yang pernah mengalami masalah ini ataupun yang sedang mengalami masalah ini, saya jemput tuan-tuan perempuan untuk bersama kami di Facebook. Tuliskan persoalan, pengalaman ataupun ada sesuatu yang anda nak kongsikan, insya-Allah saya akan bacakan dan juga saya akan kongsikan bersama dengan tetamu yang kita undang pada malam ini. Dan saya sangat bertuah, kami di tim Bicara Doktor sangat bertuah kerana kita nak hadirkan seorang pakar kolorektal dan pakar bedah umum dari Hospital Pantai Kuala Lumpur. Kita persilakan Dr. Luqman Mazlan. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Terima kasih banyak, Doktor, sudi bersama kami pada hari ini. Silakan, Doktor. Silakan. Kita boleh duduk dulu ya. Okey, baik. Silakan, Doktor. Apa khabar? Sihat? Baik, sihat. Alhamdulillah. PKPP macam mana ceritanya? Oh, okey. Banyak berada di rumah ke, banyak di hospital ke, macam mana? Oh, untuk kita di dalam sektor kesihatan memang tiada ada beza lah. Pergi kerja macam biasa. Memanglah kan. Hospital tu macam rumah kedua kan? Betul. Betul. Entah-entah hospital rumah utama, rumah jadi rumah kedua. Baik, Doktor, macam saya cerita awal tadi, hari ini kita nak cerita tentang kanser kolon, kanser usus. Saya Doktor pakar bab ni, tolong bantu kami bab ni. Sebelum tu, jom kita saksikan dulu antara bingkisan awal yang kita nak bawakan tentang resepi sihat khasiat buah nangka. Kembali selepas ini. Tahu tak resepi sihat minggu ni? Minggu ni Akak nak cerita dekat anda semua tentang khasiat buah nangka. Ingat ya, ini Akak nak cerita ni. Nak tahu tak, buah nangka ni sangat bagus untuk melancarkan sistem penghadaman tubuh. Okey, isinya yang manis, malah bijinya boleh dimakan tau. Akak lepas akak makan buah nangka tu, biji tu akak rebus panas-panas makan. Fuh, bagi akak-akak yang suka makan buah nangka ni, mesti nak tahu khasiatnya kan? Okey, jom. Ni akak pun baru tahu ni, buah nangka boleh melawan punca penyebabnya kanser. Betul, sebab buah nangka mengandungi phytonutrients yang mampu melawan kanser tau. Berbelit lidah akak cakap. Bravo. Yang ni mesti akak-akak suka kan? Campuran biji nangka dengan susu segar dan madu dapat menghilangkan kedutan di muka. Wow, caranya macam ni. Akak-akak rendam sebiji semalaman bersama susu dan madu, kemudian isarkan campuran tersebut. Lepas tu, sapu di muka setiap hari. Hasilnya, wow, macam kulit awet Korea gitu. Boleh cuba ya? How you like that?
Ni akak bagi petua lagi dengan menggunakan biji nangka. Akak rebus biji nangka tu sampai empuk, lepas tu makan. Senang kan? Biji nangka boleh melancarkan edaran darah pada kulit serta menyuburkan rambut. Selain itu, biji nangka mempunyai vitamin A yang mampu merawat rambut rapuh dan kering. Wow! Rupanya khasiat buah nangka banyak terletak pada biji nangka kan? Jadi, jangan lepaskan peluang untuk mencari buah nangka. Okey, itu dia resipi sihat. Menanti juga bila lah akak sihat tu nak berada di set kita di studio. Tapi terima kasih akak sihat kita kerana sentiasa memberikan banyak input-input berguna kepada kita tentang resipi-resipi yang menarik. Saya perkenalkan sekali lagi kita bersama Dr. Luqman Mazlan, pakar kolorektal dan pakar bedah umum Hospital Pantai Kuala Lumpur. Baik doktor, tadi kita cerita tentang usus. Kolon atau kolorektal ni istilahnya usus doktor, begitu? Betul. Jadi kalau kita tengok sistem penghadaman kita atau sistem digestif kita lah, dia bermula dengan mulut. Okey. Lepas tu makanan akan masuk saluran pemakanan atau esophagus. Dan perut, kemudiannya masuk ke usus kecil. Okey. Dan penghujung sistem penghadaman ni adalah usus besar atau dalam dari istilah perubatan namanya kolon. Dan penghujung kolon tu sebelum makanan tu terkeluar sebagai najis adalah namanya rektum. Jadi istilah kolon dan rektum tu adalah maknanya usus besar dan penghujung dia. Kalau usus kecil kita tak panggil kolon lah. Usus kecil lain istilahnya. Usus kecil namanya dalam bahasa Inggeris small intestine lah. Tapi dia penyakit usus kecil sangat-sangat jarang dan memang kalau penyakit kanser tu memang sangat-sangat jaranglah. Saya pun mungkin sekali je nampak penyakit usus kecil. Rare lah kita, jarang berlaku. Tetapi penyakit usus besar, terutamanya kolon kanser adalah penyakit yang semakin meningkat di Malaysia dan sebenarnya di seluruh dunia jugalah. Jadi di Malaysia penyakit kanser kolon ni adalah penyakit nombor 1 antara kalangan kaum lelaki. Betul Betul. Dan untuk perempuan dia nombor 2 lah selepas penyakit payudara lah. Okey. Dari sudut kanser, kolon ini antara yang menyerang nombor 1 lelaki. Betul. Subhanallah. Okey, baik. Doktor dah membuat kita risau. Baik. Kanser itu tahap yang mungkin kita, kalau boleh kita nak elakkan jauh-jauh. Cuma doktor boleh ceritakan senario asas bagaimana kanser ini boleh berlaku? Itu adalah satu soalan yang baiklah. Jadi sekarangnya kita para saintis di dunia ni buat banyak kajian bagaimana kanser ni boleh berlaku. Dan sebenarnya kalau kita tengok statistiknya hanya 10% saja adalah penyakit berketurunan. Maknanya yang lain tu 90% kita namanya sporadik. Kita tak tahu kenapa berlaku. Tetapi adalah kita boleh buat teori mungkin dia dari segi pemakanan kan atau gaya hidup yang tidak sihat, yang kurang bersenam. Dari segi pemakanan ni kita sekarang ni makan lain berbanding dengan katakan tok nenek kita. Betul, setuju. Masa dulu diorang taklah makan banyak makanan yang berproses. Kan makanan burger lah, hot dog lah ke apa, tapi sekarang ni semuanya kita boleh beli dekat supermarket, semua benda-benda yang berproses. Dan kita pun tak kurang makan sayur-sayuran, ulam-ulam kan. Jadi semua ni adalah menyumbang kepada peningkatan kolon kanser. Cuma bila doktor sebut 10% antara disebabkan genetik ataupun masalah keturunan sebagai contoh. Itu berlaku macam mana? Genetik itu sebenarnya memang kalau ayah ataupun keturunannya pernah ada kanser kolon, kemungkinan besar akan boleh berlaku juga untuk kita. Ya, jadi kalau ada seseorang dalam ahli keluarga yang pernah ada
kanser kolon. Tak kisahlah adik-beradik, mak ayah atau kadang-kadang uncle atau aunty kan. Jadi kalau terjadi memang ada peningkatan risiko. Jadi kalau kita hendak buat ujian saringan, kalau kita ada family history dia dan yang maknanya kita perlu buat lagi kerap lah. Okey, baik. Bab perincian tentang data dan juga gambar rajah, jangan risau tuan-tuan puan-puan, lepas ni kita akan masuk Dewan Bedah. Doktor sediakan banyak betul slide bersama kita untuk memudahkan pemahaman tuan-tuan dan puan-puan juga. Cuma kalau di peringkat awal, kalau kita bercerita tentang simptom, ini perkara asas ataupun benda yang saya rasa penting di peringkat awal untuk kita tahu. Kanser tu mungkin bab yang kita na'udzubillah, kita minta jauh. Tapi awal-awal sebelum berlakunya kanser, biasanya tubuh badan kita react macam mana, Doktor? Okay. Jadi kanser ni, kanser kolon ni, tanda-tanda yang paling awal tetapi ramai orang tidak tahu adalah penukaran dalam tabiat buang air besar. Jadi katakan seseorang tu dia pergi ke tandas untuk buang air besar, katakan sekali sehari atau 2 kali sehari. Itu normal untuk dia. Tetapi dalam jangka masa mungkin 2 minggu, 3 minggu atau sebulan, tabiat tu dah tukar. Jadi dia ada pergi lagi kerap atau kurang kerap. Then kita perlu fikir kenapa ni. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi bercuti atau makan salah pun kan, memang betul. mungkin ada masalah juga. Ada makanan racun ke apa kan. Jadi memang ada penukaran, tapi yang itu untuk 2-3 hari tak apa. Tetapi kalau dia berlanjutan untuk berapa minggu atau bulan, then kita mesti pergi periksa lah. Sebab dan sangat penting, kita tidak boleh bandingkan tabiat buang air besar kita dengan orang lain. Betul, beza-beza tu kan. Betul. Jadi kadang-kadang kita bincanglah dengan pasangan kita ke dengan keluarga kita kan, dia kata saya ni pergi tandas 3 kali sehari. Jadi dia, orang sebelah cakap tu biasa, saya pun pergi 3 kali sehari. Tetapi malahan bila kita tanya, dia hanya pergi biasa untuk dia biasa hanya sekali sehari je. Jadi kalau ada penukaran tu yang kita perlu pergi jumpa doktor lah. Maksudnya kalau kes-kes emergency, contohnya macam doktor cerita tadi, kalau kena keracunan, itu biasanya berlaku untuk hari saja, beberapa hari saja. Dan bila dikaitkan dengan kanser, ia berlaku dalam durasi masa yang panjang. Ya, betul. Jadi ini adalah simptom yang paling menakutkan, sebab tu kita kata penyakit ni boleh adalah senyap, penyakit yang senyap. Tetapi of course kalau kita ada pendarahan, itulah kita tunjuk juga ni pendarahan. Kalau ada simptom pendarahan, biasanya tak ada masalah. Pesakit akan lari ke hospital lah kan, sebab semua orang takut atau gerun nak tengok darah kan kalau di dalam mangkuk tandas tu. Lepas tu kalau ada teruk, kadang-kadang pesakit tu boleh datang dengan usus tersumbat. Sebab ketumbuhan kanser tu dia jadi makin besar. Sebab usus ni dia macam pipe. Dia macam pipe, dia macam saluran yang panjang. Jadi bila ada ketumbuhan dan dia besar, dia boleh menyebabkan saluran tu tersumbat. Jadi kalau jadi macam tu, pesakit akan rasa kembung, muntah, tak boleh buang air besar, tak boleh buang angin. Kan? Jadi kalau lepas tu kalau kita tunggu lambat-lambat dan dia usus tu boleh pecah lah atau meletup. Meletup lah, itu istilahnya biasa. Dan itu sangat bahayalah. Cuma itulah, ada juga orang yang terus saya tanya, kadang-kadang kita keliru antara buasir dengan pendarahan usus. Sebab kalau kita sebut buah najis secara berdarah, kadang-kadang disebabkan buasir pun ada juga sebegitu. So kalau bab tu macam mana untuk kita betul-betul periksa ini buasir ataupun ini usus? Jadi itu adalah soalan yang sangat baiklah. Sebab saya pernah jumpa beberapa kes yang pesakit dilabel sebagai penyakit buasir. Tetapi bila datang jumpa saya dan kita buat semua kajian tu, memang terjumpa kanser pula. Jadi untuk pesakit, kalau ada pendarahan, jangan tunggu, datang ke hospital. Now of course
kalau kita tengok statistiknya, penyakit kanser ni lebih pada orang yang berumur. Katakan lebih umur 60 tahun ke atas. Tetapi sekarang ni semakin kerap kita nampak golongan yang muda pun mendapatkan penyakit kanser ni. Jadi kalau ada pendarahan apa-apa, tak kisah sikit ke banyak, pergi jumpa doktor. Sebab doktor akan tanya history dia kan. Lepas tu kita akan buat segala pemeriksaan lah. Nanti kita akan tunjukkan pemeriksaan semua tu. Cuma kalau pendarahan tu biasa dia durasi masa yang lama ke doktor kalau menyebabkan kanser? Maksudnya kerap berdarah hari-hari berdarah ke ataupun tak semestinya. Subjektif juga dah. Ya, betul. Tetapi kalau buasir itu, kalau nak tengok secara detailnya, kalau ada pendarahan buasir biasanya dia tak sakit. Dan dia ada titis-titis darah yang merah cerah. Biasanya kalau najis, kalau ada kanser, najis darah tu akan campur dengan najis. Kadang-kadang boleh banyak, tetapi kadang-kadang dia sedikit juga. Baik. Kadang-kadang kita tak nampak pun pendarahan tu sebab dia dah campur dengan najis. Dengan najis. Betul. Okey, baik. Sebab tajuk bahasa kita belum bawa perbincangan tu lagi. Sebab itu alang-alang tu kita nak tengok perbezaannya jugalah. Baik. Kita berehat sekejap tuan-tuan dan puan. Lepas ni saya nak ajak doktor berdiri bersama untuk tengok data-data penting yang doktor bawakan, dan saya rasa dengan melihat gambar rajah itu mungkin boleh memudahkan pemahaman tuan-tuan dan puan tentang kanser usus ataupun kolon. Jumpa selepas ini. Alright. Apa ni? Dalam COVID ni kita dapat disiplin. Kita dapat disiplin menjagakan jarak sosial, kita disiplin cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai mask dan sebagainya. Jadi kita harus ambil semangat ini untuk terus berdisiplin, jaga kawasan keliling rumah, jaga pemakanan kita, make sure that kita jangan abaikan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia tentang COVID, tentang penyakit-penyakit lain. Sebab memang saya dah tengok pun ramai dah nak balik kampung semua kan, baguslah, kesian kan ramai dah tak berjumpa. Tapi jagalah warga tua sebab warga emas ni sangat berisiko tinggi. Kalau kita sayang mereka, kita harus protect lah warga emas kita ya, dan jangan terlalu kita kata alpa lah tentang risiko COVID ni masih ada. Sehinggalah satu masa kalau ada vaksin baru kita boleh lega. Tapi kalau kita nak tunggu vaksin tu mungkin lama lagi. Jadi tabiat kita cuci tangan, pakai mask, jarak sosial, itulah vaksin yang ada pada masa ni yang kita harus praktikkan. Berita Parlimen mulai 13 Julai 2020 setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran Berita RTF dan TV1.
Bersama kami dalam Bicara Doktor, Dr. Luqman masih lagi bersama kita. Kita berdiri dulu tu. Okey, doktor nak mulakan Dewan Bedah kita hari ini dengan ada beberapa data istimewa. Tanda-tanda kita dah sebut di peringkat awal tadi. Sekarang, ujian darah dalam najis. Mungkin doktor boleh ceritakan? Okey, jadi untuk mengesan kanser kolon ni, dia ada beberapa ujian lah. Tapi ujian yang paling simple yang tuan-tuan dan puan-puan yang boleh buat adalah ujian darah dalam najis. Yang ini sebenarnya boleh dibuat di mana-mana doktor. Tak semestinya jumpa pakar lah. Yang ini boleh pergi ke klinik mana-mana dan minta saja nak buat ujian darah dalam najis. Jadi doktor itu akan bagi satu botol dan najis tu perlu dimasukkan dan dia ada macam satu kit satu kit untuk pregnancy test juga. Betul macam urine pregnancy test. Dan dia akan letakkan najis kat dalam tu dan kalau ada positif atau negatif lah. Dia terus akan keluar result dekat situ juga? Ya, betul. Ini untuk mengesan ujian, betul untuk mengesan darah yang memang tak nampak dengan mata lah. Tak ketara. Ini untuk kesan darah, bukan kesan kanser lagi? Yes, tetapi kanser ni, kebanyakan kanser adalah pendarahan. Jadi walaupun sikit, dia boleh kesan. Tapi itu yang paling simple. Kalau yang tu positif, atau kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke jumpa doktor dengan tanda-tanda yang kita bincangkan tadi, ujian yang memang paling efektif adalah ujian kolonoskopi. Jadi ujian kolonoskopi ini adalah ujian yang dilakukan sebagai prosedur harian lah. Kebanyakan kes tak payah masuk ward pun. Jadi pesakit itu akan dimasukkan ke ward dan kita akan buat ujian kolonoskopi menggunakan alat kolonoskop. Apa ni? Dia macam kamera ke pendengaran? Betul. Jadi dia panjang, dia lembut dan penghujung dia ada kamera. So masuk melalui rongga mulut? Tak. Bukan rongga mulut, Tak, yang ini sebab kita nak tengok usus besar. Jadi yang ini kita akan masuk melalui lubang dubur lah. Ke bawah. Mungkin bawah kita lah. boleh tengok slide yang next slide. Dia masuk melalui bawah lah. Jadi kalau kita boleh bayangkan, ini adalah usus besar kita. Ini video, kita tengok caranya. Jadi kita play. Alat tu akan masuk melalui ke bawah. Dia akan naik sampai ke appendix. Appendix area sini? Yes, betul. Appendix sebelah kanan tu kan. Dan bila kita buat benda ni dan ujian ni lebih kurang mungkin setengah jam ke 15 minit ke, tengoklah. Dan pesakit biasanya kita bagi ubat lali. Jadi pesakit lebih selesa lah, dia tak apa-apa sedar kan. Jadi tujuan buat ujian ni adalah untuk mencari ada tak ketumbuhan. Next slide. Dia panggil kolonoskopi. Betul. Jadi ini adalah gambar-gambar yang mungkin terjumpa. Ini adalah gambar kanser. Jadi ini adalah mana kanser yang ni? Ya, dua-dua ni adalah kanser lah gambar dia. Dan biasanya kalau kita nampak ketumbuhan di dalam usus, bukan semestinya semua tu kanser. Jadi doktor bila kita buat skop ni atau kolonoskopi ni, kita akan ambil sedikit cebisan daging tu, namanya biopsi, dan kita akan hantar biopsi tu ke makmal lah. Jadi makmal pakar patologi dia akan tengokkan slide tu dan dia boleh bagi tahulah adakah ini kanser ataupun tidak. Maksudnya untuk senang kita faham, ketumbuhan tidak semestinya kanser. Betul. Kadang-kadang kita ada ketumbuhan yang kecil. Kalau dia kecil sangat, kita boleh buang pada masa yang sama. Tapi usus yang normal biasanya tiada ketumbuhan langsung. Memang kalau kita buat usus yang normal memang takkan nampak sebarang ketumbuhan. Ni semua normal. Ini semua normal kan, tapi yang ini memang ada ketumbuhan lah. Dan kalau kita tengok ujian ni sepatutnya walaupun pesakit tidak ada simptom. Kalau you pergi ke negara-negara yang barat, semua orang umur 45 atau 50 tahun akan
akan mengalami satu kolonoskopi at least sekali dalam nyawa dia, at least sekali. Tapi di Malaysia mungkin bila sakit baru buatlah. betul. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan-puan tahu kalau ada masa lapang, dah berumur 50 ke atas, at least buatlah. kalau boleh pergi buat ujian kolonoskopi lah. Kolonoskopi. Walaupun kita tak rasa sakit pun untuk kita tahu supaya betul. tak adalah dia berlaku bila dah kritikal macam tu, doktor. Betul. Sebab kan saya cakap ini adalah nombor 1 di kalangan Malaysia. lelaki lah. Betul. Okey, baik. Dan sebab insiden dia terlalu tinggi, jadi kalau dah umur 50 ke atas dan risikonya lagi tinggilah. Yes. Especially kalau ada keluarga yang ada history. Masalah keturunan. Betul. Macam ni doktor, macam ni dia macam ketumbuhan saja. Tapi kalau kita masuk kolonoskopi ni, dia nampak pendarahan dalam usus. So itu apa pula senarionya? Jadi ini pun boleh berdarah. Sebenarnya. Tetapi ada banyak lagi penyakit yang boleh menyebabkan pendarahan. Macam-macam buasir atau kalau ada penyakit diverticulum atau lubang-lubang dalam usus tu, yang itu pun boleh menyebabkan dia. Tidak semestinya kanser lah kita faham. Tak semestinya kanser, tetapi kita tak tahu, sebab tu kita perlu buat ujian ni jugalah. Betul, baik. Next kita tengok yang berikutnya. Ini melalui CT scan. Jadi ini adalah so apabila seseorang itu sudah confirm dia ada kanser melalui kolonoskopi tadi, jadi kita perlu tahu apakah tahap kanser tu. Dan CT scan ni dibuat untuk tahu tahap lah. Maknanya adakah benda ni hanya di usus atau dia pergi ke hati, ke paru-paru, atau dia pergi ke organ-organ yang dekat dengannya. CT scan ni akan lakukan di seluruh badan? Jadi, CT scan ni akan biasanya dia akan merangkumi paru-paru, perut dengan bahagian bawah lah, dekat pelvis namanya. Baik. Okey, so ini untuk kita periksa tahap kanser itu. Dah sah kanser baru kita guna CT scan. Betul. Okey, berikutnya. Ini cara rawatan lah. Ini saya rasa part yang sangat penting lah. Bila kita dah tahu bagaimana kanser ini berlaku dalam diri kita dan rawatan. Okey, jom kita tengok yang berikutnya. Okey, doktor kena cerita. Jadi apabila seseorang tu mendapat kanser, kecuali kalau kanser tu memang sudah merebak dan dah terlalu terlambat dan kita tidak mahu dia terlambat. Jadi kalau kita dah diagnose ada kanser, rawatan yang pertama biasanya adalah pembedahan atau operation lah. Jadi jenis pembedahan tu dia bergantung kepada di mana kanser tu berada di dalam usus. Maknanya kalau dia di sebelah kanan, namanya right. Merah ni kan? Maknanya kita akan buang sebelah kanan aja. Kalau dia sebelah kiri, kita akan buang sebelah kiri je. Dan kalau dia dekat penghujung, dekat bahagian rektum atau dubur, kita buang bahagian tu saja. Buang usus ke buang ketumbuhan? Kita buang usus sekali dengan ketumbuhan lah. Dan kita juga akan buang segala saluran limpa dengan saluran darah yang membekalkan bahagian usus yang tu. Okey, so untuk badan kita bila kita buang separuh ataupun kawasan itu ada kesan langsung ke doktor? Jadi biasanya kalau kita tengok panjang usus besar tu panjang. Kadang-kadang mungkin 5 kaki, 6 kaki kan dia bergantung pada umur jantina dan saiz badan kita lah. Saiz badan betul. Jadi apabila kita buang pun kita buang mungkin 20 cm atau 15 cm kan. Jadi dari segi efek dia tidaklah terlalu terlalu teruk lah. Terkesan lah untuk diri. Okey, baik. Kita akan buang sebahagian yang terkena kanser itulah. Okey. Dalam kebanyakan kes lah. Okey, berikutnya. Ini pula. So ini adalah jenis pembedahan yang boleh berlaku. Kalau dulu-dulu bila ada kanser kolon, kita akan buat pembedahan secara terbuka. Maknanya kita akan belah di tengah-tengah perut ni. So sekarang ni dengan adanya kemajuan dalam teknologi dan sains, jadi sekarang kita banyak buat pembedahan cara tebukan atau laparoskopik di mana parutnya kecil dan sebab parut dia kecil dari segi sembuhnya lagi cepatlah. Kadar kesembuhan tu cepat sikit. Betul. Tetapi di dalam operasinya adalah sama. Kita akan buang usus
yang ada kanser itulah. Baik. Dan of course sekarang ni kita Robotik. ada operation robotik. Okey. Operation ni bukan yang robot yang buat. Kita pakar bedah yang akan mengawal atau kontrol robot tu. Operasikan dia lah. Okay. Betul. Tetapi alatan semua robotik. Alatan robotik. Robotik. Dan kebiasaannya antara tiga ni pilihan adalah macam mana? Okey, so sekarang ni kalau untuk saya dan saya kalau boleh kita akan buat cara tebukan atau laparoskopik. Oh, okey. Robotik ni adalah agak baru. Okey. Dan buat setakat ini tidak dibuktikan dia adalah lebih baik daripada laparoskopik lah. Tapi dekat Malaysia sudah ada robotik sebegitu? Ada beberapa hospital yang ada lah. Okey, baik. Berikutnya rawatan, ini kemoterapi lah yang kita biasa dengar, doktor. Jadi kalau kita tengok kemoterapi ni biasanya kita akan beri pada pesakit selepas pembedahan. Okey. Dan ni bergantung pada tahap kanser tersebut. Jadi kalau kanser tersebut sudah merebak ke kelenjar limpa, ke hati atau paru-paru, dan kita akan bagi kemo. Baik. Ya. So kemo ni sebenarnya tujuannya untuk membunuh sel-sel kanser tu lah. Betul. Jadi bila kita operate, kita akan buang kanser tu. Tetapi ada cebisan dia yang mungkin kita tak nampak dengan mata. Jadi kemo ni adalah untuk membunuhlah semua yang tertinggal. Dan orang takut kemo, doktor, biasanya sebab katanya mungkin sel-sel lain pun akan turut terkesan. Well, kemo dia ada kesan sampingannya. Tetapi kalau seseorang pesakit itu perlu, saya memang nasihat supaya melalui rawatan kemo. Sebab kajian dah menunjukkan kalau tak terima kemo, especially kalau pesakit itu perlu kemo, dan kes berulang. Risiko untuk penyakit ini berulang adalah lagi tinggi. Okey, baik. Dan berikutnya? Okey, dan radioterapi apa bezanya, doktor? Radioterapi ini adalah rawatan pancaran radio lah, atau radio. Yang ini dikhaskan untuk kanser rektum. Kanser di penghujung bahagian usus. Baik. Dan kadang-kadang kita memberikan rawatan radioterapi dulu, baru kita operate, sebab kita nak cuba kecilkan ketumbuhan tu supaya operasi pun lagi senang. Kalau kita tengok gambar rajah sebelah sana, rektum tu dia sebelah bawah je. Betul. Jadi rektum adalah bahagian paling bawah lah. Kat sini. Baik. Ini pun visual dalaman usus kita lah. Usus yang banyak tengah-tengah usus kecil. Betul. Yang besar tu usus besar, dan di bawah tu adalah usus di bahagian rektum lah. Yes, betul. Kalau kita boleh tunjuk bawah tu lah. Okey, dan ini biasanya radioterapi adalah di kawasan itulah, doktor? Yes. Okey. So fungsi radioterapi ini dia macam membunuh sel kawasan tu ke macam mana? Ya, fungsi dia adalah untuk membunuh sel, untuk mengecutkan kanser tu supaya pakar bedah akan lebih senang buat operation. Sebenarnya operation untuk kanser ni adalah lagi susah kalau kanser tu di bahagian rektum sebenarnya. Ini disebabkan oleh anatomi dia kan. Sebab di sana ada pelvis atau tulang pinggul lah. Betul. Yang menyukarkan pakar bedah untuk operate. Jadi macam rangka dekat situ. So memang betul. Okey, baik. Banyak benda yang saya faham juga pada malam ini. Kita berhenti sekejap, tuan-tuan dan puan. Lepas ni kita baru setengah jam lagi, saya rasa ada banyak benda lagi yang kita boleh sentuh tentang keadaan dalaman kita, terutama berkaitan dengan usus. Jumpa selepas ini. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat.
Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Diary dan Rawat Bicara Doktor. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Luqman Mazlan, pakar kolorektal dan pakar bedah umum dari Hospital Pantai Kuala Lumpur. Terima kasih doktor sudi cerita banyak benda juga kepada kami. Tiba part yang saya rasa saya nak tanya tentang mitos, sebab ya, saya rasa banyak penyakit yang orang senang faham terkait dengan mitos. Dan tak dinafikan juga kanser kolon juga ada juga terkait dengan mitos. Mitos pertama, kalau doktor boleh kongsikan kepada kita yang saya boleh bacalah. Detox boleh membantu cegah kanser kolon. Betul atau tidak? Okay. Now, bila kita cakap tentang mitos, dia ada dua jenis, kalau kita cakap tentang detox, maknanya ada dua cara detox. Kalau kita kata detox dari segi pemakanan, maknanya kita kontrol makanan kita, kurangkan makanan berproses, makan banyak buah-buahan, sayur-sayuran, benda yang berkhasiat, yang itu memang baguslah. Bukan saja untuk kanser tetapi untuk kesihatan secara amnya. Betul. Ya? Tetapi kalau kita katakan detox menggunakan ubat atau gunakan air, kalau dalam usus besar ni kita pernah dengarlah rawatan masukkan air ke dalam usus besar atau kolon untuk cuci segala racun-racun dan kuman. Dan sebenarnya benda ini tidak dibuktikan dari segi saintifiknya. Sebab sebenarnya kalau kita masukkan air yang banyak, especially kalau kita dengar cerita-cerita dia guna air yang deras untuk keluarkan semua najis kan, cuci. Yang itu boleh bahaya juga. Jadi sebenarnya badan kita ni adalah kuat juga. Dia ada proses-proses tersendiri untuk menghadam dan untuk membuangkan racun kan, dan apa-apa yang tidak baguslah apabila kita makan. Jadi kalau kita nak cuci menggunakan cara yang saya katakan tadi, dari segi saintifiknya tidak dibuktikan. Jadi itulah adalah satu mitos lah. Okey, tapi ialah macam doktor bagi dua situasi tadi. Kalau untuk kesihatan, apalah salahnya, bolehlah sebenarnya. Tapi kalau directly, specifically untuk tu, tidak ada pembuktian dari sudut saintifik. Itu yang kita boleh faham. Baik. Mitos kedua yang ada juga orang minta saya tanya, buah-buahan ataupun buah nenas atau betik boleh membunuh atau boleh sembuhkan kanser. Betul ke? Jadi kalau kita tengok, kalau kita baca banyak buah-buahan yang ada ada khasiat ke apa? Khasiat dia ya, dan ada zat-zat dia yang boleh mungkin bukan menyembuh tetapi mungkin boleh mengurangkan risiko untuk mendapatkan kanser. Tetapi apakah
buah-buahan tu dan apakah unsur-unsur zat tu masih dalam kajian. Ya. Jadi kalau kita katakan just makan nenas atau makan buah betik saja, adakah ini akan mencegah kanser? Saya rasa itu mungkin susah nak jawab lah. Mungkin tidak tepat kalau saya kata memang. Tetapi adakah dia boleh menyembuh? Yang itu memang salah lah. Jadi saya sangat terkilan lah kalau kadang-kadang saya nampak atau saya terjumpa pesakit yang saya dah operate tekan dan saya kata tuan atau puan perlu melalui kemo atau radioterapi, tetapi dia kata dia nak buat cara kampung. Dan dia buat cara kampung maknanya dia pergilah jumpa bomo ke sesiapa ke yang dia bagilah buah-buahan kan, detox ke apa. Lepas tu dalam 6 bulan setahun tu kanser tu kembali. Yang itu memang saya memang terkilan lah. Jadi memang tidak ada buktinya buah-buahan atau apa-apa pemakanan yang boleh menyembuh kanser. Dia boleh mungkin dalam jangka masa yang panjang mungkin dia boleh mencegah risiko atau mengurangkan risiko, tetapi kalau untuk menyembuh memang tidak adalah. Jadi kanser ni apa-apa pun kanser, especially kanser kolon adalah satu benda yang kita tidak boleh mengambil risiko, tidak boleh mengambil dengan ringan. Tak boleh ambil mudah lah Pak ni. Betul. Baik. Kalau sekadar nak makan untuk khasiat buahan tu kita fahamlah kan, nenas, betik masing-masing ada khasiat tersendiri, tapi kalau untuk dijuruskan kepada kanser ini kita kena fikir panjanglah dan bertanya kepada yang pakar. Okey, mitos ketiga ni saya rasa sangat penting. Kita juga ada gambar rajah yang kita nak tunjukkan. Ini doktor pun teruja nak cerita tentang ni. Tandas duduk antara punca kanser usus. Ada juga orang cerita tentang ini, doktor. Ya, jadi sebenarnya kalau kita tengok proses pembuangan air besar kan. Jadi adalah orang cakap kalau kita guna tandas duduk, mencangkung adalah lebih baik daripada guna tandas duduk. Tetapi memang itu adalah lebih bagus dari segi anatominya untuk melawaskan atau senang untuk menyenangkan proses pembuangan air besar. Tetapi adakah dia akan menyebabkan peningkatan risiko kanser? Itu belum dibuktikan lagi lah. Jadi tak semestinya selepas ini kita akan tukar tandas rumah kita jadi tandas cangkung. Tak. Tetapi memang kalau ada setengah-setengah orang, especially golongan tua, kalau dia ada susah nak buang air besar, boleh cuba guna tandas cangkung atau boleh guna macam bangku untuk menaikkan tandas duduk tapi naikkan kaki sikit. Betul. Jadi dia boleh tolonglah. Tapi adakah dia menyumbang pada kanser? Yang itu tidak tepat lah. Betul juga ayat doktor tadi, kan tak pasal-pasal ramai pula pergi tukar tandas sebenarnya. Okey, bukan apa kalau dekat bandar kebanyakan nak cari tandas cangkung tu agak susah dah sekarang. Semua duduk. Mitos yang keempat, kanser kolon penyakit gaya hidup. Ini yang saya rasa doktor dah cerita awal-awal tadi kan. Itu pun mitos ke ataupun sebenarnya boleh berlaku? Itu adalah soalan yang memang biasa orang tanya ke? Ya, biasa orang tanya dan kadang-kadang susah nak jawab sikit. Tetapi memang kita perhatikan ada kaitan dengan gaya hidup yang kurang sihat, macam makanan benda yang makanan yang banyak berlemak, yang banyak berproses, banyak daging mentah atau daging merah, kurang exercise, obesiti atau penyakit gemuk lah. Semua ni memang ada kaitan dengan kanser secara amnya, dan kanser kolon pun ada. Tetapi adakah ini macam penyakit gaya hidup semacam kencing manis atau sakit jantung? Mungkin bukan macam itu. Sebab kadang-kadang kita nampak juga kanser ini berlaku pada orang yang sihat, yang muda. Jadi yang pentingnya adalah kita perlu tahu apakah tanda-tanda yang saya cakap tadilah, especially tabiat penukaran tabiat buang air besar. Yang itu sangat penting. Dan tapi adakah ini adalah penyakit gaya hidup? Mungkin juga. So apa yang saya boleh nasihatkan adalah supaya
dia lagi senang cakap lah, tapi untuk untuk laksanakan tetapi ya kita perlu lead a healthy lifestyle namanya. Betul. Saya sangat setuju bab tu. Memang kita mana-mana doktor yang datang pun kita akan cerita tentang gaya hidup yang sihat, buat itu, buat ini. Tapi kadang-kadang benda yang mudah tu sebenarnya benda yang sangat susah untuk kita gerakkan kaki dan juga tangan kita ni, terutama kalau nak bersenam. Baik. Doktor, kita berehat sekejap. Kembalinya nanti ada beberapa benda penting lagi kita nak kongsikan dan juga ada kapsul farmasi. Saya rasa ini pun benda yang dinanti-nantikan juga, terutama dari sudut ubat-ubatan. Kita jumpa selepas ini. Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Doktor dan seperti biasa di hujung-hujung ni kita nak mendengarkan juga antara penerangan tentang farmasi, tentang ubat-ubatan dan sahabat kita Sofhatun Nur Subhi akan berkongsi, yang merupakan pegawai farmasi, akan berkongsi kepada kita beberapa data-data dan juga perkara penting yang perlu kita tahu bila cakap tentang ubat-ubatan dan juga farmasi. Jom kita bersama dengan Sofhatun.
Untuk segmen kali ini, saya akan berkongsi informasi tentang penggunaan ubat steroid. Apa yang pertama sekali terlintas di fikiran apabila mendengar tentang ubat steroid? Okey, steroid sebenarnya adalah hormon semula jadi yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Ia terlibat dalam kebanyakan proses untuk mengawal fungsi badan. Steroid terbahagi kepada dua jenis iaitu corticosteroid dan steroid anabolik. Steroid dikategorikan sebagai racun terkawal, jadi ia hanya boleh diambil atas nasihat doktor sahaja. Sebarang produk yang mengandungi steroid perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Steroid jenis corticosteroid boleh didapati dalam pelbagai sediaan seperti tablet, kapsul, krim, ubat sedut atau inhaler, ubat titis mata sebagai rawatan untuk merawat pelbagai jenis penyakit berlainan. Corticosteroid mampu untuk mengurangkan keradangan pada anggota badan dan juga mengurangkan tindakan imun badan yang terlampau aktif. Ubat steroid boleh menyebabkan pelbagai kesan sampingan kepada penggunanya. Antaranya ia boleh menyebabkan pening, mual serta pertambahan berat badan yang mendadak akibat daripada pengumpulan cecair di dalam badan. Bahagian muka akan menjadi sembab dan bulat atau lebih dikenali dengan istilah moon face. Pengguna lelaki juga berisiko untuk mengalami kebotakan sementara di bahagian tertentu di kepala. Steroid menyebabkan masalah jerawat dan juga berupaya untuk menipiskan kulit. Steroid turut meningkatkan risiko berlakunya ulcer pada perut dan usus, terutamanya dalam kalangan mereka yang pernah mengalami gastrik, perokok dan juga pengguna alkohol. Pengambilan ubat steroid dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan tulang menjadi rapuh, tidak kuat, mudah patah walaupun hanya terkena hentakan yang perlahan, merosakkan buah pinggang serta mendedahkan risiko penggunanya kepada penyakit diabetes dan darah tinggi. Penggunaan ubat steroid untuk tempoh yang lama di bahagian mata pula boleh menyebabkan penghasilan selaput mata yang berlebihan dan ini menyebabkan penyakit yang dikenali sebagai katarak. Keadaan ini sekiranya berlanjutan dan tidak dirawat, ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang penglihatan. Penggunaan ubat steroid dalam kalangan kanak-kanak pula untuk tempoh yang lama boleh mengganggu kadar pertumbuhan mereka. Ini kerana steroid mampu untuk menghalang penghasilan hormon pembesaran. Jadi, ubat steroid perlu diambil untuk tempoh yang singkat sahaja. Biasanya, pengguna yang menggunakan ubat steroid akan mengambilnya untuk satu tempoh yang tertentu sahaja atas nasihat doktor. Dos akan dikurangkan sedikit demi sedikit sebelum boleh dihentikan sepenuhnya. Begitu juga sebaliknya untuk meningkatkan dos. Kerana kesan penggunaan ubat steroid untuk jangka masa yang panjang dengan dos yang tidak menentu boleh memudaratkan sistem badan. Pengambilan ubat steroid tanpa pengawasan doktor atau ahli farmasi adalah tidak digalakkan sama sekali. Jadi, gunakan hanya produk yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan berhati-hati terhadap ubat-ubatan yang mempunyai tuntutan perubatan yang melampau bagi mengelakkan kesan sampingan steroid yang dicampurkan tanpa pengetahuan pengguna. Jadi, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1800886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Jadilah pengguna yang bijak, jauhi diri dari penyalahgunaan steroid untuk membina masyarakat yang cergas dengan mengamalkan cara hidup yang sihat. Baik, terima kasih Sof Hatun, Pegawai Farmasi. Saya sangat menarik juga perkongsian tentang penggunaan ubat steroid. Betul Doktor? Steroid ni kan, betul. Kalau ambil jangka masa panjang bahaya. Memang steroid ni adalah kita panggil wonder drug. Semua penyakit mungkin boleh guna steroid, tetapi dalam jangka masa yang panjang kalau kita guna memanglah ada kesan sampingan yang di macam Pegawai Farmasi cerita tadi. Okey, baik. Kita berada di hujung-hujung rancangan untuk kanser kolon ini. Duduk sembang-sembang dengan doktor tadi, bila sebut tentang kanser kolon kita tak boleh lari dari persepsi tentang rawatan alternatif sebagai contoh. Kita tak nafikan secara total, tetapi mungkin ada perkara yang penting untuk doktor nasihatkan kalau ada pesakit-pesakit yang mungkin untuk menggunakan option itu. Betul. Jadi untuk saya, kalau seseorang itu sudah sudah dikenal pasti ada penyakit kanser kolon atau rektum, jadi memang rawatan seperti mana yang saya cakap tadi memang sangat penting untuk pesakit itu
melalui lah maknanya pembedahan, kemoterapi kan, radioterapi. Nah, dari segi rawatan alternatifnya, saya tidak ada masalah kalau rawatan alternatif tu tidak mengganggu rawatan perubatan. Jadi katakan ada setengah orang kata kalau ambil jus ikan patin atau setengah suplemen macam vitamin ke apa, memang tidak ada masalah. Tetapi kalau rawatan alternatif ni mengambil pesakit tu daripada rawatan perubatan dan dia tidak langsung hendak membuat rawatan perubatan, yang itu memang saya sangat-sangat membangkanglah atau tak sukalah, sebab disebabkan saya pernah jumpa ramai pesakit yang melambatkan rawatan perubatan untuk pergi rawatan alternatif. Dan selepas 6 bulan atau setahun, apabila dia dah habiskan rawatan alternatif tu, dia balik jumpa saya, pada masa itulah penyakit itu dah terlambat untuk sembuh kan. Dan jadi apa-apa rawatan yang saya boleh beri pun hanya untuk melambatkan progres penyakit ini, tapi dah tak boleh sembuh dah. Jadi itulah nasihat saya dari segi alternatif, rawatan alternatif ini. Betul ya, saya setuju. Ada part-part rawatan alternatif yang katanya kalau kita guna ni jangan langsung pakai ubat rawatan perubatan. So benda-benda macam tu bahaya jugalah kadang-kadang. Okey, baik. Dan akhir sekali doktor nak kongsikan tentang saringan. Itu part yang sangat penting jugalah. Jadi saya ingin menekankanlah untuk jumpa doktor atau doktor pakar atau doktor biasa pun tak apa. Kalau ada tanda-tanda yang kita beritahu tadi, macam pendarahan, penukaran tabiat buang air besar, keluar lendir kan, atau usus tersumbat atau apa-apa yang memang tidak kena dengan tabiat buang air besar kita, tolong pergi jumpa doktor. Nah, tetapi walaupun tidak ada tanda-tanda apa-apa, kalau dah umur 50 ke atas, especially kalau khasnya kalau ada ahli keluarga yang ada sejarah kanser, tak kisah, kadang-kadang kanser payudara pun atau kanser usus ke, tolong pergi buat ujian saringan. Nah, ujian saringan ni tak semestinya ujian kolonoskopi yang saya cakap tadi adalah ujian yang pertama. Mungkin kita boleh buat ujian najis dulu. Okay, kalau ujian najis tu positif, baru kita buat ujian kolonoskopi. Tetapi sangat penting untuk ujian saringan dibuat. Okey. Baik. Terima kasih banyak. Kita ucapkan Dr. Luqman Mazlan, pakar kolorektal dan pakar bedah umum Hospital Pantai Kuala Lumpur. Banyak sekali informasi yang telah kita dapat pada malam ini. InsyaAllah, Doktor, terima kasih sekali lagi. Kalau ada rezeki mungkin kita boleh bersua lagi, sebab cerita tentang kesihatan, cerita tentang perubatan, cerita tentang rawatan ini satu perkara yang panjang sebenarnya. Tadi pun kita cuba ringkaskan seringkas mungkin supaya rakyat Malaysia ataupun penonton senang faham. Tapi akhirnya apa yang doktor cakap tadi akan jadi sia-sia kalau anda masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nak kena dengar, dan juga kalau ada input yang berlaku pada diri anda, jumpalah orang yang bertanggungjawab, doktor-doktor kita semua, kerana doktor-doktor Malaysia hebat-hebat, tuan-tuan puan-puan, dan anda kena bersyukur berada di Malaysia, bumi tercinta ini sendiri. Dan insya-Allah minggu hadapan bicara doktor berehat seketika, sebab minggu hadapan kita akan bermula program Salam Baitullah, dan insya-Allah nanti bila ke udara ada banyaklah elemen-elemen kesihatan yang kita akan bawakan kepada semua. Baik, saya Syaril Sarabudi yang melaburkan tirai. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye. Bye.